Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 Julai 2021. Jadi ini adalah episod terbaru untuk siri Puteri Jasmine. Okay. So Puteri Jasmine ni pada perkembangan terbaru dia sudah mendapat satu pelajaran yang baik lah pada pendapat Nyai. Sebab okeylah, seperti dalam mana-mana perhubungan ni kita memang ada krisis dah, biasalah kan. Tapi dia baru-baru ni sudah belajar satu ilmu pengurusan krisis ataupun krisis management, okay? Ataupun conflict management lah. Kalau kita berada di bidang pengurusan, biasanya kita panggil benda ni conflict management. Seperti mana juga benda-benda lain dalam pengurusan, risiko juga perlu diuruskan, stres juga perlu diuruskan, dan konflik juga mesti diuruskan. Dan ilmu ini sangat penting lah pada Nyai, walaupun di dalam rumah tangga sekalipun ataupun dalam mana-mana perhubungan. Maka setelah kita berkomunikasi 2-3 hari ni, dapatlah disimpulkan bahawa perhubungan yang melibatkan dua orang insan ini sebenarnya ada dua elemen, iaitu satu zahir dan batin. Dan biasanya jika kita sudah sampai pada satu tahap yang mana kita dengan si dia itu sudah sehati sejiwa lah bak katanya, ada banyak benda yang kita terpaksa ataupun mungkin diminta untuk membuka pintu hati kita tu, walaupun kita tak nak. Sebab bila kita nak bersama dengan seseorang tu, dalam hal ini dalam sebuah menuju ke gerbang perkahwinan tu, benda ni perlu ada. Sebab kita pun nak kahwin dengan orang bukannya setakat kita nak kahwin tu duduk bersama dan hidup sebagai sepasang suami isteri dalam erti kata fizikal, tapi juga spiritually kena bersatu dan mentally kena bersatu. Jadi Puteri Jasmine ni baru-baru ni dia mengalami sedikit keributan lah dalam perhubungan, iaitu yalah, dengan daripada tak ada apa-apa, aman damai berdua tu, adalah pihak ketiga. Okay? Pihak ketiga ni seorang wanita lah. Okay? Jadi sedikit tergugat lah perhubungan ini kerana sang Arjuna tu, apanya ini pun dah tak ingat nama apa yang panggil dia. Dia macam rasa macam nak kembali kepada yang lama tu, perempuan yang datang tu lah, yang orang ketiga ni. Dengan tak semena-mena, tiba-tiba dia macam rasa mungkin goyang sikit dia punya kasih sayang tu lah, bak katanya. Jadi Puteri Jasmine ni marah lah. Seperti biasalah kan, orang sayang mestilah marah, cemburu lah, dan rasa tergugat lah. Okay? Jadi pendekkan cerita, rupanya yang si Arjuna ni dia tak boleh nak buat keputusan sama ada dia nak pilih Puteri Jasmine untuk meneruskan kehidupan atau hubungan menuju ke gerbang perkahwinan, ataupun dia kembali kepada kekasih lama lah, senang cerita. Jadi bila dia tidak boleh membuat keputusan, dia menjadikan Puteri Meluh ni sebagai suatu backup plan lah, orang kata, macam suatu persinggahan saja atau transit. Nyai buat seperumpamaan seolah-olahnya macam yang orang tu dia ada handbag. Kita kan perempuan kan suka handbag kan. Kita ada banyak handbag. Tapi ada satu handbag ni yang kita sayang sangat. Jadi tiba-tiba bila ada handbag yang baru ni, kita letak handbag yang kita sayang tu atas dalam almari dan gubuk. Lepas tu yang baru ni kita reka lah kan, kita suka. Lepas tu agak-agak terasa ingat balik yang lama, ambil. Lepas tu letak balik. Ambil, letak balik. Sedangkan yang sepatutnya kita mesti duduk dengan handbag yang tu je sebenarnya. Sebab duit kita semua kita selalu simpan kat situ je. Itulah dia satu-satunya handbag yang kita paling sayang. Dan kita dah bertekad itulah dia satu-satunya handbag saya. Walaupun ada beratus handbag dalam gerobok saya tu kan. Tapi saya nak yang tu juga. Sebab itulah
yang saya sayang sangat. Tetapi tiba-tiba ada satu handbag yang datang entah dari mana, mengacau kita punya kesetiaan dengan handbag. Itulah kalau boleh diibaratkan lah. Okay. Jadi yang dalam cerita ni jadi handbag tu Puteri Jasmine lah kan. Dia Puteri Jasmine ni bengang lah. Seperti biasalah. Tetapi jika kita tidak ada ilmu menguruskan konflik, kita akan bertindak mengikut emosi, satu. Yang kedua, jika tiada juga sahabat ataupun kawan baik yang boleh menasihatkan, kita pun mungkin walaupun tahu ilmu tu tapi tak boleh nak mengamalkan sebab kita terbawa-bawa dalam emosi yang sangat menekan lah orang kata. Jadi walaupun benda ni nampak simple, tapi kalau kita tidak berhati-hati, kita boleh jadi biol atau bengong ataupun gila ataupun hilang akal. Begitulah. Kalau orang kata dah kena panahan asmara tu, dia jadi bengong lah kan. Okay. Jadi dipendekkan cerita lagi, ni pun dah panjang. Nyai suruh Puteri Jasmine ni ambil cuti lah. Konsep ambil cuti daripada perhubungan ni adalah begini sebenarnya. Kita masih jadi seorang kekasih, tetapi kita ada office tau. Kita ada pejabat kekasih ni. Kita tinggalkan pejabat tu sekejap dan kita pun cuti. Kita cakap dengan bos, okay lah bos, I nak pergi cuti, you jangan kacau I. Ada urusan rasmi je you kacau I, tapi urusan hati jangan kacau. Macam tu lah ibaratnya. Bila kita cuti, kita bukanlah kita nak berhenti kerja, kita bukan nak berhenti jadi kekasih dia, kita nak relax sebab serabut. Jadi konsep dia cuti. Jadi yang si Puteri Jasmine kata, habis nak panggil sayang ke tak sayang sayang tu ada, panggil lah sayang, tetapi untuk masa bercuti janganlah panggil sayang sebab kita tidak berfungsi sebagai kesayangan dia lagi, dah kita ambil cuti. Tetapi sayang kita tu kita tinggalkan dalam office tu, ataupun kita tampallah nama sayang tu dekat pintu pejabat tu, pintu office tu. Sayang tu berbual kat pintu office, jangan bawa balik rumah. Sekarang kita bercutilah kat pulau mana-mana ke, pergi luar negeri ke kan, ibarat begitulah. Bila kita bercuti, sebenarnya kita memberi peluang kepada diri kita untuk tenang, berfikir secara waras, luar daripada kotak perhubungan, dan juga memberi kepada di sebelah sana sang Arjuna itu juga untuk berfikir, kerana mungkin dia pun serabut, dia tak boleh fikir, jadi biar dia fikir tanpa kita mempengaruhi pemikiran dia. Itu tujuannya. So dua-dua pihak mendapat faedah sebab ia tidak memutuskan perhubungan, cuti daripada fungsi sebagai seorang kekasih. Okay. Jadi pendekkan lagi cerita, dah beberapa kali pendek. Dia pun dah sampai pada hari ke-6 tu, besok hari ke-7 tu, sebab cuti seminggu kan. Dia pun dah sampai ke kemuncaknya. Rupa-rupanya si Arjuna tu tak faham kenapa cuti itu diambil. Jadi agaknya setelah 6 hari bercuti, si Puteri Jasmine ni pun mendapat kekuatan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dia pun dapat kekuatan tak tahu mana mari kan. Tiba-tiba dia memberi satu ultimatum ataupun kata dua. Dengan tegasnya dia memberikan pendirian bahawa sebenarnya dia mahu A, B, C, D, E. Dia memberi syarat-syarat ataupun terms and condition untuk perhubungan tu menjadi sihat. Sebab dia berkehendakkan seorang lelaki yang boleh memimpin dia dan menjaga dia. Jadi lelaki itu mestilah boleh mengambil keputusan yang baik pada waktu yang baik, pada keadaan yang baik untuk untuk kesihat ataupun kemaslahatan dua pihak ni lah. Jadi rupanya pada hari yang ke-7 barulah ternyata setelah berdebat dan berhujah dan so-called bergaduh lah juga kan dalam telefon lah, barulah si Arjuna itu faham, dan ternyata pihak di sana pun mula menerima sikap tegas itu dengan positif. Jadi pada Nyai anggap fasa berdebat ni ataupun fasa memberi ultimatum ini adalah fasa masuk gelanggang lah, kita bersilat lah kan. Jadi bila sudah tercapai apa juga yang nak dicapai dalam persilatan atau gelanggang itu, nampaknya yang sebelah Arjuna tu pun dah angkat bendera putih. Dia pun dah okey lah, dia pun dah faham apa yang sepatutnya difaham. Kita pun dah puas hati. Maka seharusnya kita pun tutuplah gelanggang silat tu sekejap, supaya
sebelah sana pun dapat melapangkan fikiran. Penat gaduh ni sebenarnya, mentally stress sebenarnya, hati pun jiwa kacau lah. Okay. Sana pun rehat, kita pun rehat. Okay. Jadi bila habis fasa berdebat atau fasa bergaduh tu, tutup gelanggang tu, dan sekarang kita berada di fasa berehat, menenangkan fikiran. Jadi seolah-olahnya anggaplah gelanggang persilatan tu macam kita punya bilik kebal. Sekali-sekala kita pergi kalau terancam, jika tidak kita tinggalkan. Dan sekarang bila dah masuk fasa bertenang, kita pergilah balik ke taman bunga kita tu dengan pakai baju yang cantik, dengan pakai wangi-wangian, dengan senyuman yang menarik, dengan dengan sifat kewanitaan kita lah, back to the normal stage lah. Sebab dah habis duduk dalam gelanggang, keluar lah. Takkan kita nak bergaduh lama-lama dalam tu, tak payah lama-lama, kejap je. Benda tu stres, banyak makan tenaga dalam pun dia makan, tenaga luar pun dia makan, supaya memberi masa untuk bertenang. Jadi sekarang kita berada di taman bunga, kita happy lah, buat benda-benda yang happy-happy. Kecil tu. Jadi dapatlah disimpulkan bahawa dalam perhubungan ni, dia ada sekurang-kurangnya dalam konflik management ada 3 fasa. Satu, kita cuba untuk memberi ruang untuk memahami masalah ataupun problem identification. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Kalau tak jadi juga, mungkin kita panggil mesyuarat sedikit, mesyuarat yang agak santai. Tak jadi juga, maka ambil cuti lah. Dah kalau bos tak faham masalah, kadang kita ambil cuti lah. Biasanya kalau kita ambil cuti ni, kita nak menenangkan fikiran tu je, nak relax. Bukan nak gaduh, nak relax, supaya dapat berfikir dengan rasional. Sebelum kita mengambil cuti tu, kadang-kadang ada orang dia panggil fasa ni fasa berteduh. Macam bila kita kena konflik ni, macam kita kena hujan, gibuk petir. So kita ni pergi cari tempat yang sesuai untuk kita berteduh daripada hujan tu. Seolah-olahnya bercuti ni macam kita berteduh lah. Dan bila kita berteduh ni, kita jangan fikirkan sangat pasal ribut yang kat luar tu. Kita berfikir pasal kita nak cari tempat yang terlindung daripada bahaya. Itu saja. It's just a matter of getting to your bunker lah. Kalau kita dalam military, duduk dalam bunker lah, dalam kubu. Itu je. So mungkin kita boleh relax sikit kat situ. Okay, fikir apa nak buat ni lepas ni kan. Sama ada aku nak tunggu hujan ni reda sendiri, ataupun aku cek payung, aku redah hujan tu, atau apa. Ada banyak strategi lah. Jadi dalam kes Puteri Jasmine ni, dia dah berteduh, dan disebabkan ada perkara yang berlaku di antara dua tu, terpaksalah mereka masuk ke gelanggang tu. Yang mana padanya sebenarnya ada kebaikan juga jika kita tenang dalam menghadapi perdebatan itu atau persilatan itu. Sebab dalam pergaduhan itu sebenarnya akan terbukalah kekuatan pihak lawan dan kekuatan pihak kita sendiri, dan juga terselahlah kelemahan pihak lawan dan juga kelemahan kita sendiri. Sama ada kita nak mengambil itu sebagai suatu pengajaran atau tidak, itu terpulang. Tetapi tanpa ada konflik ni, tak terbuka benda tu biasanya. Benda tu akan terbenam. Jadi nak kata kita ni kena mengalah setiap masa pun tak boleh. Nak kata kita mesti menang setiap kali pun tak boleh. Dia kena ada balance. Kejap turun, kejap naik. Macam tu lah. Dalam dunia ni memang macam tu lah keadaan ni. Kalau tak, kita rasa tak adil. Kalau kita biar dia menang saja pun tak adil. Kalau kita saja yang menang pun tak adil. Jadi itulah dia kesimpulan yang boleh dibuat dalam masa 1-2 minggu yang telah berlalu ni pasal kisah Puteri Jasmine. Yang saya rasa satu pengalaman yang baik lah untuk yang terlibat dalam cerita ni. Okay. Jadi bahawasanya kita ni makhluk sajalah kan. Kita tahu kita hidup ni macam ni je lah. Kita tak boleh nak rasa yang kita ni baik sangat, hebat sangat. Semuanya Tuhan yang punya, Tuhan belaka. Jadi semoga dapat faedah, dan Puteri Jasmine akan terus maju ke depan menuju ke gerbang perkahwinan itu dengan sesiapa yang telah disuratkan untuk menjadi jodohnya. Okay, Assalamualaikum.